sekarang ni, masa yang ada hak kita ni, nak gunakan untuk yang baik-baik. Usahakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan masa yang ada untuk Allah dan agama. Masa yang ada ni, berbakti pada Tuhan, beramal-amal yang soleh, buat benda baik. Jangan buat benda tak baik waktu kita ada ni. Waktu tengah kita duduk dalam waktu ni. Hak lepas biar pilah lepas dah. Zaman lepas kita tak tahu. Zaman kita zaman jahiliah, hak lepas-lepas. Zaman kita tak sedang, zaman tak ada ilmu, zaman kita tak mau malih-malih ilmu. Biar pergi lepas dah zaman tu, biar pergi. Akan datang pun tak tahu macam mana. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang fikir masa lepas dia panggil hazan. Dia panggil benda lepas itu. Kalau kita fikir susah hati, lepas lepih aku ni, hari tu, susah hati benda lepas. Susah hati ni menyebabkan jiwa tak tenteram. Bila jiwa tak tenteram, ketika tu seseorang tu hilanglah dia daripada pandangan Allah. Kita nak settle bagi jiwa kita tenteram. Tu kita doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan, berikan kami hasanah di dunia, berikan kami hasanah di akhirat. Apa dia makna hasanah di dunia? Tenang jiwa. Apa dia makna hasanah di akhirat? Masuk syurga. Maknanya, syurga dunia ialah siapa-siapa yang tenang jiwa dia. Baik. Bagi orang yang takut pada Tuhan akan dapat 2 syurga. Apa ayat tu bunyi? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah akan dapat 2 syurga. Takut pada Allah akan dapat 2 syurga. Syurga dunia, syurga akhirat. Syurga dunia ialah tenang jiwa. Syurga akhirat adalah syurga yang kekal abadi. Beza. Takut ke orang, takut pada hal lain, jiwa tak tenang. Takut pada Allah, jiwa akan tenang. Siapa-siapa yang takut kepada Allah, siapa yang takut pada kedudukan Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan, akan dapat 2 syurga. Syurga pertama, ketenangan jiwa. Siapa-siapa yang memiliki ketenangan jiwa, dia calon yang akan menghuni syurga. Siapa jiwa dia serabut, na'udzubillahi min zalik, dia tak boleh masuk syurga di akhirat esok. Siapa orang tenang jiwa ni? Orang yang tenang jiwa bila mana seseorang itu duduk di atas paksi sebagai seorang Muslim dan seorang mukmin. Bila dia duduk di atas landasan sebagai seorang Islam yang baik, dia akan tenang. Tetapi bila mana dia keluar daripada landasan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan mula berserabut. Bila keluar daripada landasan tu, seseorang tu, dengan makna dia buat dosa dan maksiat, ketika itu dia mula menimbulkan dalam diri dia masalah. Tak seronok, tak bahagia, tak tenteram, serabut, dia fikir dosa. Itu bahaya. Jadi bila mana seorang tu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat betul dengan Tuhan, ketika tu dia akan tenang dan tenteram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi fikir benda akan datang, hazan. Jangan fikir kita masa sekarang ni, kebut masalah ni, waktu dua dah. Yang kedua dia panggil ham. Ham ni fikir benda depan. Dia ham ni, orang susah hati benda akan datang tu dia panggil ham. Dalam satu hikmah dia sebut, hammud dunya zulmatun lil qalbi wa hammul akhirati nurun lil qalbi. Susah hati benda dunia, zulmatun fil qalbi, akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Wa hammul akhirati nurun lil qalbi, sementara susah hati benda akhirat itu akan memberi nur kepada hati. Contoh macam mana? Benda akhirat. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Aku nak mati macam mana ni? Takutlah mati dalam pada iman. Takut semua Tuhan. Jadi ustaz daripada umur 13 saya tak tinggal dah. Main sunat hifzul iman dan awabin.
Dulu buat 6 rakaat waktu budak-budak, tak ada kesibukan. Bila kita dah mendewasa, kena mengajar, kalau lepas Isyak, kalau lepas maghrib 6 rakaat orang tak ngaji. Sampailah tak tinggal, alhamdulillah, buat 2 jangan tinggal, iaitu sembahyang sunat hifzil iman dan awwabin. Sajaku sembahyang sunat hifzil iman dan awwabin, minta Allah jaga iman. Takut kita bila nak mati esok, kalau Allah tak jaga, habis kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi anak-anak semua ikut Ustaz, sembahyang sunat hifzil iman dan awwabin lepas sembahyang sunat maghrib. Nah, boleh tak Muhammad? Boleh. Sembahyang lepas daripada sunat maghrib, bangkit sembahyang sunat hifzul iman dan awabin. Di mana pun duduk, di rumah pun buat, di sini pun buat. Ikut Ustaz. Moga-moga Allah pelihara iman kita semua, insya-Allah. Jadi kalau kita fikir, ya Allah Tuhan, aku takutlah macam mana aku nak tempuh mati esok, iman aku macam mana Tuhan. Hak tu menyinarkan hati kita. Ya Allah, dalam kubur macam mana lah aku esok, tak tahu ni. Susah hati dalam kubur. Itu akan memberi nur kepada hati kita. Baik. Lepas tu kita minta wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wahai Tuhan, aku minta lindung daripada Engkau, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ni, ya Allah, aku minta perlindungan Engkau daripada ghalabatid dain, maknanya kita tu dikuasai dengan hutang keliling pinggang, kalau bahasa orang Melayu. Hutang keliling pinggang, hutang ni. Itu mudarat. Bila ada hutang, orang tu tidak akan tenang. Jadi seumpama masalah Sayyidina Muhammad, orang yang telah pun serapi dengan virus dalam diri dia. Orang panggil apa? Virus dah menyerang paru-paru contohnya. Jadi orang yang dikuasai oleh hutang, begitulah hati dia. Tak tenang, berserabut, lalim. Apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rambut tak bersikat. Kalau pun bersikat pun nampak muka tak syok. Ni kalau dia telah dikuasai hutang. Lepas tu, wa qahrir rijal. Rijal ni maknanya qahar, tekanan orang-orang lelaki. Rijal lah maknanya. Makna apa? Makna orang ni bila mana kita tak bayar hutang dia cari sampai lubang cacing. Hutang aku orang tak bayar. Orang tu mungkin kena tumbuk, orang tu mungkin kena belasah, orang tu mungkin kena terajang, orang tu mungkin kena jijak. Hutang aku bila nak bayar? Hutang aku. Ni qahri rijal. Hari ni dia panggil alung. Janganlah buat hutang alung. Jadi hutang ni masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, minta Allah selamatkan. Doa dia baca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Tak ulang, tak lagi. Minal jubni wal bukhli. Wahai Tuhan, aku minta perlindungan Engkau daripada jubun. Jubun ni pengecut. Wal bukhli mana? Bakhil. Islam tak mau penganutnya pengecut, penakut. Buruk orang yang penakut. Huduh orang yang penakut. Kita kena jadi orang yang berani. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tu musuh Islam, kalau musuh Allah, musuh agama, tak boleh ada pengecut. Kita mesti berani. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan penakut. Penakut ni buruk, penakut ni huduh. Buruk orang yang penakut, orang yang pengecut. Allahumma salli ala sayyidina. Kita kena berani. Jangan takut. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Bukhul maknanya bakhil. Bakhil. Bakhil ni kedekut. Kata orang Melayu, apa? Tik hidung. Tik hidung masin. Pernah rasa tik hidung tak? Tik hidung masin. Masalah Sayyidina Muhammad.
Baik. Dia ni sebelum kedekut dia panggil berkira. Orang nak pergi kedekut dia teruk sangat. Sebelum dia pergi kedekut dia berkira. Bismillahirrahmanirrahim. Orang minta semangat, orang minta sumbangan. Orang keluar dompet duit. Ambil hal paling kecil bagi. Tu bila dia berkira dengan Tuhan. Dia berkira. Dia nak bagi tu dia berkira. Kalau nak bagi juga, masalah saya nak dia tanya. Ada permit, minta derma. Dia berkira. Sedangkan nak bagi kat Tuhan tu. Sedekah ni kat orang kaya kita bagi pun dia boleh pahala. Orang tipu kita pun kita bagi dapat pahala. Apa nak peduli yang bagi kat Tuhan, bagi je lah. Sebelum pergi kedekut, dia pergi berkira.